Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak-anak pelajar, dua semua sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan subtopik 2.2 iaitu kita nutrien di dalam ekosistem. Okay, kita nutrien dalam ekosistem. So, kita akan belajar tiga kitaran secara ringkas. Okay, bagaimana nutrien di dalam persekitaran kita ini dikitar ataupun digunakan semula lah. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak semua pelajar faham apa maksud kitar. Okey, kitar ataupun kitaran. Dia bermaksud jika kita bermula dengan point A, kita akan berakhir pada point A kembali. Di mana bahan-bahan di dalam proses tersebut akan digunakan semula lah. Okey, akan dikitar semula di dalam satu kitaran lah, pusingan. Okey. Yang mana dalam kitar nutrien ini akan berlaku pemindahan nutrien dan tenaga lah, dan dia berlaku secara berterusan. Okay. Dia bukan one off, lepas tu dah tak ada dah. Tapi nutrien tu akan digunakan kembali lah. Disebabkan itu kita ataupun usia bumi ini dah beribu-ribu tahun lah. Okay. Disebabkan nutrien yang diguna pakai kembali. Okay. Okay, nutrien biasanya diperoleh daripada ekosistem yang seimbang dan dia digunakan oleh benda hidup lah, termasuk manusia. Manusia tergolong dalam benda yang hidup. Lepas dah habis guna, nutrien tersebut akan dikembalikan. Proses nutrien dikembalikan ni ada pelbagai. Yang nanti kita akan tengok lah. Di mana bila nutrien dikembalikan semula ke persekitaran, dia akan digunakan semula. So bila lengkap pusingan ini, kita panggil dia kitar lah. Kitaran ataupun kitar nutrien. Okay. Bila bahan yang nutrien yang diguna pakai, okay, dilepaskan kembali ke persekitaran dan digunakan semula. So dia akan menjadi bahan yang kitaran lah. Kita sebut sebagai kitar nutrien. Okay. Kitar pertama yang kita akan tengok adalah kitar air. Okay. Kitaran air. Kalau kamu dapat lihat, ni adalah cikgu screenshot direct daripada buku teks lah. Okay. So kalau kamu dapat lihat, okay, dalam gambar ni, air digunakan dalam pelbagai bentuk lah, terutamanya oleh pokok. Pokok menyerap air dari akar lah. Okay, di mana air itu diserap oleh simpanan air di bawah tanah. Okay. Di mana air yang diserap ini akan hilang ke persekitaran melalui proses transpirasi. Kalau nampaklah atas pokok tu ada transpirasi. Okay, proses pokok kehilangan air dalam bentuk wap air ke persekitaran. Air juga ataupun nutrien dalam air itu juga dia akan hilang melalui proses penyejatan. Okey. Ataupun melalui proses respirasi, kita menghasilkan wap air, karbon dioksida dan juga wap air. Melalui penyahatinjaan, perkumuhan, berpeluh dan sebagainya. So itu adalah proses-proses air, kehilangan air lah. Ataupun air dikembalikan ke persekitaran. Biasanya dalam bentuk wap air lah. Okay, dia akan tersejat, naik ke udara. Okay, suhu berubah makin sejuk. So, wap air tadi tu akan terkondensasi membentuk awan. Dan akhirnya akan menurunkan hujan dan air yang digunakan tadi tu akan dikitar semula melalui proses hujan ni lah. So air akan mengalir daripada bukit, turun sungai, pergi kepada kawasan yang boleh diguna oleh semua hidupan lah. Dan juga ada air yang akan meresap di dalam tanah dan air itu akan diserap kembali oleh pokok dan proses itu akan berulang membentuk satu kitaran. Okey, satu kitaran. Okey, so peranan benda hidup dalam kitar air tadi adalah yang pertama pokok, di mana air diserap oleh akar tumbuhan dan air itu akan terbebas ke atmosfera melalui transpirasi. Proses air hilanglah. Okey. Manakala bagi haiwan pula termasuk manusia lah, kita akan menggunakan ataupun kita akan menghasilkan air ataupun membebaskan air ke udara bila kita berrespirasi. Okay, ataupun kita nyah tinja ataupun kita berkumuh melalui perpeluhan ataupun kita kencing lah, urinasi. Okay. Di mana gabungan kedua-dua proses ini dia akan meningkatkan kandungan wap air di dalam atmosfera. Okay. Akar tanah akan menjadikan struktur tanah lebih kukuh lah. Okay. So ini menyebabkan aliran air di bawah tanah ni perlahan. So ada function lah supaya apa? Supaya
kawasan tersebut dapat dielakkan daripada berlakunya hakisan tanah. Okay. Dalam kitab air juga, daun-daun pokok yang gugur dia akan menutupi permukaan tanah lah. Yang mana bila permukaan tanah ditutup dengan something lah, daun kering dan sebagainya, dia akan mengurangkan kadar penyejatan air ataupun kadar kehilangan air dan mengelakkan tanah itu menjadi kering lah. So sumber air bawah tanah pun akan kekal lama lah berbanding kawasan yang tandus ataupun kering kontang lah. Okay. Itu adalah kitar air. Sekarang kita akan lihat kitar karbon dan juga kitar oksigen. Okay. Ini juga adalah gambar rajah yang cikgu ambil daripada buku teks. Okay, boleh rujuk. Di mana garisan biru menggambarkan proses yang menggunakan oksigen. Manakala garisan merah menunjukkan proses yang membebaskan karbon dioksida. Yang mana garisan hijau menunjukkan proses membebaskan oksigen. Okey. Kebanyakan benda ataupun kebanyakan benda hidup akan menggunakan oksigen, okey, melalui proses respirasi lah. Kalau kamu dapat nampak, nombor 1 tu respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Okey, oksigen. Walaupun tumbuhan boleh menjalankan fotosintesis ataupun menghasilkan oksigen, tetapi tumbuhan juga memerlukan oksigen melalui proses respirasi lah. So, tumbuhan juga berrespirasi. So, kena ingatlah. So, anak panah biru menunjukkan oksigen dalam udara telah digunakan. Okay, oksigen di atmosfera telah digunakan melalui proses respirasi haiwan, respirasi tumbuhan dan juga pereputan. Okay, pereputan. Proses pereputan juga menggunakan oksigen lah. Okay, di mana bakteria dan kulat ataupun pengurai yang kita belajar dalam subtopik sebelum ni, dia akan memerlukan oksigen untuk menjalankan proses pereputan. Sama juga pereputan haiwan dan juga pereputan tumbuhan. Semua memerlukan oksigen lah. Okey, bila berlakunya perkara-perkara ni, contohnya haiwan berespirasi, pereputan berlaku, pokok berespirasi, pokok pun melalui proses pereputan. Semua ini akan membebaskan satu gas, iaitu gas karbon dioksida berwarna merah ni. Okey, nampak tak? Pereputan keluar karbon dioksida. Respirasi tumbuhan keluar karbon dioksida. Respirasi haiwan keluar karbon dioksida. Okey. Okey, kalau kita fikir logik, jika tiada sebarang mekanisme untuk menukarkan karbon dioksida di atmosfera ini kepada gas lain ataupun gas oksigen, okay, bagaimana kita akan hidup di dalam bumi ni lah. Jika makin lama oksigen makin sikit, makin lama oksigen makin sikit. Jadi di sinilah peranan pokok ataupun peranan proses fotosintesis di dalam pokok. Okey, so bila karbon dioksida yang terbebas di udara ni banyak ataupun ada, dia akan diambil oleh pokok, biasanya bahagian daun lah, untuk menjalankan proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis ini akan menukarkan karbon dioksida tersebut kepada oksigen. So oksigen yang dihasilkan daripada karbon dioksida tadi tu akan digunakan kembali oleh haiwan lah. Haiwan, digunakan oleh tumbuhan sendiri, digunakan oleh pengurai. So cycle ini dia akan berulang-ulang sehinggalah cikgu boleh katakan sehingga bumi ini kiamat lah. Okay. Oleh sebab itu kawasan yang kurang pokok kebiasaannya kandungan oksigen di udaranya kurang lah. Okay. Kurang berbanding kawasan yang banyak pokok. Okay. So boleh faham lah, cikgu harapnya boleh faham. Okay. So biasanya dia akan membentuk satu kitaran. Bermula dengan nombor 1, berakhir kat nombor 1 kembali. Okay. Haiwan ambil oksigen daripada atmosfera. Dia pun membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dilepaskan tu ditukarkan kepada oksigen oleh proses fotosintesis, dipakai kembali oleh haiwan tadi. Dia akan berkitar lah ataupun berpusing-pusing. Kitar semula. Okay. Boleh faham? So next. Okay, dalam kitar oksigen dan kitar karbon akan ada peranan benda hidup. Di mana tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi ni yang cikgu ceritakan tadi lah. Okay, yang mana respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okay. So, bakteria dan kulat juga untuk menjalankan proses pereputan, dia memerlukan oksigen dan dia juga akan membebaskan karbon dioksida. Okay. So, karbon dioksida yang banyak di dalam atmosfera ini akan ditukarkan kepada oksigen dengan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau lah. So, oksigen yang dibebaskan itu akan digunakan kembali oleh organisma-organisma tadi, tumbuhan, haiwan, kulat, bakteria untuk proses yang
yang dijalankan lah. Okey. Okey, seperti mana kita tahu pembalakan dan sebagainya telah mengganggulah kita nutrien. Okey, kita tahu pokok ada peranan dia. Okey, tumbuhan kulat, bakteria ada peranannya. Okey, jika diganggu akan mengganggulah satu pusingan ataupun satu kitaran nutrien tersebut. Okey. So, aktiviti pembakaran hutan, pembakaran bahan api dan sebagainya telah menyebabkan kita nutrien terganggu. Okey. Mula penebangan hutan kan, sumber air berlebihan. Jadi apa yang boleh kita buat adalah satu, kita gunakan sistem pertanian terancang lah, menggunakan air yang recycle contohnya. Okey. Menggunakan kenderaan awam supaya tidak banyak bahan api fosil. Okey, simpan air hujan, tidak bergantung kepada air yang dirawat. Okey, menanam semula pokok kerana apa? Untuk menstabilkan bilangan gas karbon dioksida di dalam udara. Okey, memperketatkan undang-undang. Okey, dan habislah 2.2. Cikgu harap semua faham tentang kitar nutrien yang ada di dalam ekosistem, iaitu kitar air, kitar karbon dan juga kitar oksigen. So next video kita akan jumpa dalam subtopik yang ketiga, iaitu 2.2.3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.